Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran kita dalam topik bahagi, dan pada hari ini cikgu akan memperkenalkan operasi membahagi dalam lingkungan fakta asas dengan ataupun tanpa paki. Hari ini cikgu akan mula mengajar bagaimanakah untuk membina bentuk lazim dalam operasi bahagi. Murid-murid masih ingat lagi kita dah belajar tentang pengiraan bentuk lazim dalam tajuk tambah, tolak dan darab. Dan untuk tajuk bahagi ini, bentuk lazim dia tetap juga ada tetapi bentuknya berbeza. Okey, dan cikgu lebih suka panggil bentuk lazim bahagi ini sebagai rumah. Okey. Contoh yang pertama, cikgu ada bagi satu soalan, 6 bahagi 2 sama dengan berapa? Ini dinamakan sebagai ayat matematik. Dan daripada ayat matematik ini kita akan bina bentuk lazim. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan rumah? Cikgu buat sebentuk ini ya. Bentuknya. Okey, rumah yang sebab apa? Sebab hari ini kita akan belajar bahagi dalam lingkungan fakta asas, bahagi satu digit dengan satu digit dahulu. Sama ada baki ataupun tanpa baki. Okey, kemudian kita tengok soalan 6 bahagi 2 sama dengan berapa? Nombor yang berada di depan ini kita masukkan di dalam rumah. Nombor yang berada di tengah-tengah kita letak di luar rumah. Maksud luar rumah tu di hadapan rumah. Inilah dinamakan sebagai bentuk lazim bahagi. Kemudian langkah yang seterusnya, kita dah selesai langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga. Kita akan masuk langkah keempat, senaraikan sifir. Sifir mana yang kita nak gunakan? Iaitu sifir yang berada di luar rumah. Iaitu dalam soalan ini sifir 2. Kita senaraikan sifir 2 di tepi. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Kita tengok ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai kedudukan yang ke-9 cukup. Kemudian kita dah senaraikan sifir, kita tengok senarai sifir. Kenapa perlu tengok senarai sifir? Kita nak cari nombor yang sama ataupun paling hampir untuk ditolak. Okey, kita lihat senarai sifir yang berada di tepi ini. Kita cari nombor apa? Kita cari nombor 6. Kita cari nombor 6. Ada tak nombor 6 dalam senarai? Ada. Kita bulatkan. Kemudian, langkah yang seterusnya, nombor yang kita bulat iaitu nombor yang kita pilih ni salin kembali di bawah nombor yang berada di dalam rumah. Macam ni ya. Kemudian kita buat simbol tolak dan ada ruangan jawapan. Kemudian kita dah selesai langkah yang kelima. Langkah keenam pun kita dah selesai. Kita lihat langkah ketujuh. Kedudukan nombor dalam senarai sifir letak di atas rumah. Kita bilang. Ini 1, 2, 3. Nombor 6 berada dalam kedudukan yang ketiga. Kedudukan yang ketiga ini kita letakkan di atas rumah. Okey, langkah 7 dah selesai. Kemudian dah selesai langkah 7, kita masuk langkah yang ke-8. Buat operasi tolak di dalam rumah. Seperti yang berlaku di sini. 6 tolak 6 jadi sifar. Ataupun titik. Nak buat sifar pun boleh. Ataupun kalau nak buat titik pun boleh. Dua-duanya membawa maksud yang sama. Okey. Kemudian langkah 9 sekiranya tiada baki, tulis sifar ataupun titik. Kemudian nombor di atas rumah itulah jawapan. Nombor yang berada di atas rumah ini berapa? 3. Itulah jawapan yang kita cari. Harap murid boleh faham langkah-langkah yang cikgu senaraikan di tepi dan juga cikgu ada letakkan juga langkah-langkah pengiraan di dalam modul bertarikh 20 Ogos 2021. Murid boleh rujuk contoh-contoh dan juga penerangan di situ. Okey, seterusnya contoh yang kedua pula. Cikgu akan menerangkan contoh yang kedua. 9 bahagi 2 sama dengan 9 bahagi 4 sama dengan berapa? Okey. Sama juga langkah yang kita perlu ikut, sama juga. Yang pertama bina bentuk lazim rumah. Kita buat bentuk lazim. Bentuk lazimnya sebab kalau nombor satu digit, petak yang kecil je lah. Rumah. Kemudian nombor di depan masuk dalam rumah.
Okey, dah selesai langkah kedua. Langkah ketiga, nombor di belakang letak di luar rumah. Nombor yang sini ya, letak di luar rumah. Okey, sekarang ni bentuk lazim bahagi kita dah bina. Kemudian kita nak senaraikan sifir. Dalam soalan ini, sifir yang perlu kita senaraikan ialah nombor yang berada di luar rumah, iaitu nombor 4. Kita senaraikan sifir 4 di tepi. 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36. Macam mana nak senaraikan sifir? Mungkin murid dah hafal, ataupun kalau tak hafal, kita buat gandaan 4 demi 4. Kita kira lah sampai kedudukan yang ke-9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sampai kedudukan yang ke-9. Okey. Kemudian kita masuk langkah yang kelima. Tengok senarai sifir, cari nombor yang sama ataupun paling hampir untuk ditolak. Kita tengok dalam sifir yang kita senaraikan. Okey, ada 4, ada 8, ada 12 dan seterusnya. Tapi ada tak jumpa nombor 9? Kita tak jumpa. Kalau tak jumpa, kita cari satu nombor yang paling hampir. Dalam senarai ini, apakah nombor yang paling hampir? Adakah yang paling hampir 4 atau 8? Yang mana paling hampir dengan 9? Tentulah 8. 8 lagi hampir berbanding dengan 4. Kalau kita pilih 12, tak boleh sebab 12 ini nombor yang lebih besar daripada 9. Kalau nak tolak, mesti nombor yang sama ataupun nombor yang lebih kecil daripada nombor yang ada. Okey, kemudian nombor yang kita pilih tadi, tulis di bawah. Nombor yang kita bulatkan tadi, tulis di bawah nombor yang berada di dalam rumah. Kemudian buat simbol tolak dan juga ruang jawapan. Okey, kemudian langkah ketujuh, kedudukan nombor di dalam senarai sifir letak di atas rumah. 8 berada dalam kedudukan yang kedua. Okey, 2 ini kita letakkan di atas rumah. Langkah ke-8, buat operasi tolak di dalam rumah. Kita selesaikan. 9 tolak 8. Kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Buang 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tinggal 1. Okey, sekiranya tiada baki, tulis sifar atau titik. Tapi dalam soalan ini, ada baki, iaitu bakinya 1 di bawah. Okey, nombor di atas rumah ialah jawapan. Tetapi dalam soalan ni, bila dia ada baki, cara penulisan jawapan dia ialah 2 baki 1. Okey, itulah cara nak menulis jawapannya. Kita kena nyatakan 2 dan kalau ada baki pun kita kena nyatakan pada jawapan 2 baki 1. Okey, harap murid boleh memahami kedua-dua contoh bagaimana untuk melakukan pengiraan bentuk lazim bahagi. 1 digit dengan 1 digit sama ada berbaki ataupun tanpa baki. Ini adalah asas untuk melakukan operasi bahagi yang agak mudah dan harap murid dapat menjalankan ulang kaji yang secukupnya. Cuba buat dengan selalu soalan-soalan bahagi ini sebab ianya adalah satu kemahiran yang murid baru jumpa dan perlu kerap buat latihan untuk menguasainya. Itu sahaja untuk hari ini. Sekian, terima kasih.